kisah pahit manis aku dan Abah. Korang boleh panggil aku Atu. Bukan Anta Atu bukan nama sebenar. Sedikit background tentang family. Aku seorang perempuan. Ada seorang abah, mak dan 6 orang adik-beradik yang lain. 4 lelaki, 3 perempuan termasuk aku. Abah aku ni seorang yang tegas, tapi overall aku tak ada problem dengan abah sebelum ni. Sebenarnya aku sangat rapat dengan abah. So nak dijadikan cerita, abah aku ni bekerja di syarikat besar yang handle pengagihan elektrik. Mesti korang tahu syarikat apa kan? Dan jawatan dia pun agak tinggi. Gaji lebih kurang dalam 11 ke 12 ribu sebulan. Aku selalu respect abah aku sebab dia dulu orang susah. Start kerja dari bawah. Mula kahwin dengan mak aku dulu, dia operator je. Kemudian sambung belajar, naik pangkat sikit-sikit sampailah bergaji besar. Mungkin sebab dulu dia orang susah, jadi dia sangat berharap pada anak-anak dia untuk berjaya. Abah aku ni dia jenis tak berbelanja untuk diri sendiri, tapi bab pelajaran anak-anak dia tak pernah kedekut nak keluar duit. Aku anak nombor 4. Jadi atas aku ada abang, pertama abang, kedua abang, ketiga kakak. Abang dan kakak aku semua engineer. Abang aku engineer electrical, kakak engineer elektronik. Tak tahulah kenapa, tapi abah aku selalu brainwash kami untuk jadi engineer dari kami kecil. Maybe sebab sekarang dia kerja bahagian elektrik, so dia nak anak dia semua jadi engineer bahagian elektrik. Meanwhile, aku nak jadi cikgu. Aku minat sangat mengajar, even dari zaman sekolah. Aku selalu jadi tutor masa sekolah menengah dan selalu ajar adik-adik aku kat rumah. So nak dijadikan cerita antara kami 4 beradik. Okay, aku tak masukkan adik-adik aku lah sebab diorang mesti sekolah lagi. Aku ni boleh dikatakan yang paling pandai belajar masa sekolah. Bukan saja nak berbangga ya, just untuk clarify cerita nanti. Abang kakak aku semua masuk asrama start dari form 1. Aku seorang je dalam family yang tak masuk asrama. Aku sekolah menengah harian biasa je. Abah bagi kelonggaran pada aku sebab dia nampak aku boleh belajar sendiri dan aku dah janji dah untuk belajar betul-betul walaupun tinggal kat rumah. So dari form 1 sampai form 5 aku dapat anugerah cemerlang, nombor 1 keseluruhan pelajar sekolah. SPM aku dapat 10A. Abah bangga sangat dengan aku. Cerita pada satu kampung. Dan bermula dari sini, aku dah mula rasa tekanan. Mungkin sebab aku dah nak masuk alam dewasa. Dan juga mungkin sebab Abah nampak sangat berharap pada aku. Walaupun abang kakak aku semua berjaya, dia nampak lebih mengharapkan aku untuk lebih berjaya. Lepas SPM, aku discuss dengan Abah nak sambung belajar kat mana. Deep down, aku tahu Abah nak aku sambung engineering macam abang kakak aku. Tapi disebabkan aku sangat-sangat tak minat engineering, aku beranikan diri juga suarakan keinginan aku nak jadi cikgu. Abah tak setuju. Macam tak berapa setuju, tapi dia bagi aku peluang. Dia minta aku cuba apply IPG. Kalau aku tak diterima, dia suruh aku give up bidang perguruan ni. Sebab katanya, selain daripada IPG, memang susah nak jadi cikgu kalau sambung dekat U lain. Jadi aku pun cubalah sedaya upaya untuk diterima masuk ke IPG. Aku lepas ujian fizikal dan pergi interview. Tak tahulah kenapa, tapi aku tak lepas interview IPG tu. To be honest, aku sangat-sangat confident masa interview tu. Aku siap nyanyi lagi depan para interviewer dan pelajar yang lain. Maybe bukan rezeki aku dekat situ. Akhirnya lepas bincang dengan Abah, aku decide untuk sambung matrikulasi setahun sebagai jalan singkat untuk masuk U. Modul apa aku ambil? Of course lah modul 2 iaitu fizik dan kimia. Sebab Abah nak aku sambung degree engineering kan. Mungkin masa ni aku masih muda, jadi aku tak fikir sangat pasal career pilihan. Aku selalu boleh belajar masa zaman sekolah. Jadi aku assume yang aku mesti boleh belajar engineering juga. Tup-tup habis matrik setahun, aku grad 4 flat untuk SEM 1 dan SEM 2. Seperti aku jangka, belajar ni mudah bagi aku. Aku mohon universiti awam dan pada masa yang sama aku cuba juga mohon beasiswa kerajaan dan juga swasta. Sebelum keputusan UPU keluar, aku dapat tawaran beasiswa daripada syarikat pengurusan internet utama negara. Mesti korang boleh agak syarikat apa kan? Full coverage, yuran belajar di universiti tu dan allowance bulanan almost 1,000 setiap bulan. Habis belajar nanti dia akan terus serap kerja. Tapi kalau student tak nak kerja dengan dia pun tak apa. Kena pula aku dapat tawaran sambung degree bidang engineering electronics. Abah lagilah happy daripada aku yang dapat tawaran ni. Aku terima tawaran yang diberikan dan sambung degree awal 3 bulan daripada kawan-kawan matrik aku yang lain. Sebab result UPU kan keluar lambat sikit berbanding dengan IPTS kan. Di sinilah bermulanya kisah pahit aku. Aku tak pernah ada masalah dalam pembelajaran. Even dari SEM 1, aku selalu dekan setiap SEM. Tapi setiap hari anxiety aku bertambah. Setiap kali aku fikir tentang masa depan aku yang akan datang, aku jadi depressed. Mula-mula tu aku abaikan je. Aku anggap mungkin aku ni terlampau banyak fikir. Dan setiap kali aku buka social media, aku nampak kawan-kawan aku happy sama belajar. Kejar cita-cita diorang. Aku bertambah depressed. Aku tak pernah suka engineering. Dari zaman sekolah aku tak suka.
Sebab utama aku sambung bidang ini ialah Abah. Abah nak aku jadi engineer. Dan aku rasa aku boleh belajar. Masa tu aku fikir mungkin bila aku dah masuk U nanti minat pada engineering tu akan datanglah sikit-sikit dalam diri ni kan. Tapi aku silap. Makin lama aku belajar, semakin aku tak gembira. Semakin aku marah, semakin aku benci pada engineering. Dan yang paling aku takut, aku juga jadi benci pada Abah. Kenapa Abah tak boleh terima keinginan aku untuk menjadi seorang guru? Aku tahu aku salah sebab tak perjuangkan cita-cita aku habis-habisan. Tapi aku selalu fikir, kalaulah Abah dapat beri sokongan pada aku walaupun hanya sedikit, mungkin aku akan lebih gembira untuk sambung belajar dan lebih yakin. Aku tahu aku salah, tapi satu benda yang korang kena tahu tentang orang yang alami severe depression dan anxiety ialah kami sudah penat menyalahkan diri sendiri, jadi akhirnya kami akan cari saluran lain untuk berkongsi kesalahan ini. Walaupun aku tertekan, aku masih belajar sebab aku dah sign perjanjian beasiswa. Aku kena grad, kalau tak grad kan aku kena bayar balik semua. Semua wang yang dah dilaburkan untuk pengajian aku. Total adalah dalam 130,000. Dan isu beasiswa ni juga menyebabkan tekanan mental aku semakin teruk. Aku mula makan ubat, jumpa kaunselor. Setiap hari aku menangis walaupun tak ada sebab, kerana menangis merupakan cara aku untuk rilis ketegangan mental. Aku tak ada masalah belajar langsung. Seperti yang aku katakan, aku pro bab belajar. Aku stres dan depres setiap kali aku fikir masa depan dan kerjaya yang aku benci, yang harus aku lalui lepas grad nanti. Aku takut nak luahkan perasaan pada Abah. Jadi aku bercerita pada mak aku yang lebih lembut sifatnya. Tapi rupanya mak bagi tahu luahan hati aku pada Abah. Abah call aku pada satu hari tu. Cuba korang teka. Apa Abah aku cakap? Kata-kata semangat? Pujukan? Kalakan? Tak. Abah marah aku. Dia kata aku mengada-ngada dan berlebih-lebihan. Dibandingkan aku dengan abang kakak aku, kalau diorang boleh berjaya, kenapa aku tak boleh? Menurutnya, semua salah aku sebab aku terlampau ikutkan perasaan. Abah tak suka aku cerita pada mak yang kemudiannya meluahkan kerisauannya pada Abah. Yang paling aku terasa, still sampai ke hari ni, aku dah berusia 26 tahun, Abah beritahu aku dengan jelas, ayatnya yang masih aku ingat, kamu pendam perasaan kamu sorang-sorang, tak payah nak cerita dekat mak kamu, dengan nadanya yang betul-betul tengah marah. Aku tersentap sangat masa tu. Terus tutup call. Dup-dap. Aku berdiri, terdiam lama lepas call tu. Macam-macam perkara terlintas dalam fikiran ni. Salah ke aku tertekan? Dia ingat aku saja-saja nak tertekan? Dahlah aku buat semua ni untuk dia. Semata-mata untuk dia. Perlu ke Abah marah aku sampai macam tu? Bukannya aku mencuri, buat maksiat ataupun perkara jahat yang lain. Aku stres belajar. Itu je. Dan aku belajar ni pun untuk cuba capai keinginan dia. Itu hal yang paling tertekan aku pernah alami. Aku sampai rasa nak tamatkan riwayat di hidup aku. Aku siap search lagi cara-cara mudah untuk habiskan nyawa ni. Tapi akhirnya aku abaikan saja. Aku abaikan. Tapi aku tak lupa. Aku tak pernah lupa.